Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mana sudi masuk. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini boleh meningkatkan lagi ilmu, sedikit banyak menambahkan apa yang telah ada. Dan kedua, dengan keberkatan kita dapat bersua muka merupakan satu juga kebaikan dan merupakan satu rahmat. Kita adakan sikit sharing ya. Dengan arti kata kita saling membelajar antara satu dengan lain. Because nak belajar ni sampai bila pun tak habis. Jadi saya rasa kalau kita dapat selalu sedikit banyak buat penambahan, kita buat some sharing, insyaAllah mudah-mudahan kita lagi bertambah sedikit sebanyak ilmu. Dan juga boleh kita cari jalan sebagai usaha untuk meningkatkan apa saja yang kita cuba laksanakan dan cuba kita lakukan. Yang kedua, hari ini merupakan hari Jumaat. Kita pun selesai, yang ada setengah selesai dengan sembahyang Jumaat dan sebagainya. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih. Jadi seperti biasa saya minta lah, yang masa masuk tolong maklum kepada saya the feedback. How is it? Kepada tuan-tuan dan perempuan, suara saya dengan jelas, gambar dengan jelas dan sebagainya. Saya ucapkan ribuan terima kasih yang mana sudi komen dan beri sikit sebanyak. Mudah-mudahan tuan-tuan dan perempuan mendapat sedikit sebanyak ilmu hari inilah. Saya ucapkan Assalamualaikum, selamat datang yang nama dapat masuk hari ini. Saya masuk awal sikit ni, 5.27 saat, 5.27 petang. Mudah-mudahan hari ini nampak redup macam nak hujan. Okay. Jadi pada sahabat-sahabat yang dapat masuk ni, yang berjaya masuk ni, tolonglah share at the early stage so that kawan-kawan kita tak berpeluang mendapat permulaan ni boleh straight away masuk sebagai satu kaedah yang mana kita membantu pada sahabat-sahabat yang sering kali oleh sebab kesibukan dengan masa tugas dan sebagainya. Ada juga saya dapat feedback bahawa waktu pukul 5 ni ramai yang ada tugas dan sebagainya, ada yang belum sampai balik dan mungkin setengah dalam perjalanan dan sebagainya. Jadi sebagai satu usaha kita nak membanyakkan lagi ramai peserta kita dapat mengikuti apa yang kita bincang hari ini. Okey, hari ini kita nak cakap seperti mana tertera di FB ni, macam mana mencapai matlamat coaching, macam mana kita nak mencapai. Yang ni daripada pendekatan yang membeza, penambahan apa yang telah saya sebutkan dulu, tapi penambahan dalam bentuk perincian kepada sesuatu area di dalam semasa kita menjalankan coaching. Ini pun merupakan sembang-sembang saya nak buat sesimple yang boleh so that semua orang boleh tahu teknik coaching ni. Okay, teknik ni adalah satu ketika yang dikatakan coaching ni bahawa orang yang depan kita tu dia dapat berpeluang meningkatkan cara dia berfikir. Dalam suasana coachingnya, kadang-kadang seseorang tu boleh meningkatkan dia punya pemikiran dengan berbagai teknik. Dan kedua, masa itulah dia dapat melapangkan pemikiran dia, dia lapangkan masa dia bersama-sama. Kalau coach tu berpengalaman, lagi mudah dia bersembang, lagi mudah dia mencari penyelesaian. Sebab coach yang berpengalaman dia ada teknik, dia menggunakan high level of listening skill capability. Jadi betul lah kalau kita mendapat seseorang yang boleh mencari jalan supaya meningkatkan usaha kita. Misalnya hari ini saya bertemu dengan beberapa orang yang berpengalaman, let's say financial controller, CEO, general managers yang very senior, yang selalu juga mengikuti saya punya live talk ni. Dia memberitahu, dia kata kalau boleh don't miss, dia kata Syakir, keep on doing it because ada orang tak sempat tengok waktu sekarang, mungkin dia tengok recording dan sebagainya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan sekarang ni pun kalau saya tengok kalau banyak permintaan baru saya let on. Kalau kurang permintaan saya off kan sebab terlampau heavy. Terlampau heavy dalam sebenarnya kadang-kadang makan bateri dan sebagainya info saya. Lagi satu juga, apa yang saya cakap ni juga dia merupakan satu teknik yang mana sering kali jarang-jarang orang cakap. Jarang-jarang sembang. Ingatlah sembang-sembang dengan master coach ni kadang-kadang nampak ringan tapi quite heavy. Kadang-kadang heavy tapi ringan. Apa yang saya akan katakan insya-Allah bukanlah benda baru pada tuan-tuan dan puan. Saya sedaya yang boleh saya cubakan bahasa linggu yang biasa kita guna pakai supaya semua dapat mengetahui. Dan saya juga ingin share dengan tuan-tuan dan puan sebelum saya cakap ni, because seperti itu lama saya buat coaching ni,
macam-macam saya lalui, macam-macam kaedah, macam-macam teknik boleh diguna pakai ya. Dan kebetulan juga tadi saya dapat berpeluang bercakap dengan beberapa orang yang saya latih dulu ya, menjadi coach ya. Dan menjadi coach sekarang ni dah pencen, tapi menjalankan juga coaching diberi secara percuma. Apa yang dinyatakan kepada saya memanglah apa yang dapat kepada saya dulu 10 tahun 15 tahun yang lalu tu memang berguna dah kita, tetapi dia memerlukan peningkatan. That's why lah kalau tuan-tuan dan puan-puan yang dapat melihat ni, banyak juga kawan-kawan kita senior-senior di dalam bidang tertentu masuk, seperti Datuk Zainul Bahrin, seorang terkenal. Dia selalu mengikuti orang yang berilmuan, dia juga profesor dalam bidang ekonomi dan sebagainya. Jadi menunjuk kata apa yang kita cuba bagi penambahan sini merupakan sesuatu yang kita katakan meningkatkan. Kita cuba mempelajari antara satu dengan lain. Mungkin ada sesuatu teguran yang tuan-tuan bagi tu blind spot, atau orang kata titik tak jelas bagi saya untuk melihat sesuatu, melainkan apabila tuan-tuan dan puan-puan menulis. Dan insya-Allah saat lagi saya akan pergi kepada komen yang ditulis, sebab hari ini saya boleh upload, saya pakai hari ini StreamYard, saya tak pakai Zoom, saya pakai StreamYard yang mana saya boleh angkat masuk ke dalam Facebook, komen dan permintaan dua sahabat semua. Okey, sekarang ni saya kira okey lah, saya dah cakap lebih kurang 7-8 minit. Okay. Mudah-mudahan tuan-tuan yang perempuan yang hadirin hari ini dapat sekurang-kurangnya mengikuti. Syabas yang dapat masuk awal ni, saya rasa syabas, sebab eloklah masuk dari permulaan ayat sebelum ending. Okay. Permulaan ni, pembuka kata ni mustahak tuan-tuan dan perempuan, dia merangkumi keseluruhannya. Dia merangkumi beberapa elemen-elemen yang akan saya sebut. Sebab tu dia ada menyebab berlakunya ulang kaji apa sesuatu yang telah disampaikan terdahulu. Bagi siapa melihat coaching dan mentoring, bagi siapa yang melihat solution focus, tuan-tuan melihat brief coaching dan sebagainya, dan coaching dan mentoring seperti mana saya nyatakan memang cukup bagus. Alright, selamat datang. Okey, kalau kita kata betul kita goal tending, kita kata mencapai matlamat. Jadi nak capai matlamat tu merupakan satu skill juga. Kadang-kadang kalau kita bersembang tu, kalau kita tak dilatih, dia merayau atau ceruk. Orang utara kata merayau. It goes everywhere. Dia tak tahu. Kedua-dua, kelas-kelas coach dengan klien pun tak tahu apa dia baru cakap. Nak tuju ke utara, tiba-tiba landed ke Amerika. Kita pun tak tahu. Because they enjoy talking. Talking, itu talking tanpa train coach. Dia boleh, orang kata kadang-kadang menyusahkan orang balik. Itu dia. Jadi bila kita nak stay fokus, nak mencapaikan matlamat, ini yang perlu kita laksanakan. Misalnya, kalau kita kata nak mencapai matlamat dalam segi kebiasaan yang kita dapat. Ini saya minta tuan-tuan yang habat yang masuk-masuk ni semua, pengalaman semua ni, syabas. Sebab bila kita kata nak menuju kepada satu matlamat, selalu orang kata daripada segi fizikal, daripada segi kebiasaan, tentulah arah mana yang kita nak sampai, ataupun matlamat mana kita nak pergi, atau perjalanan menuju ke mana, atau apa sesuatu outcome, atau apa keputusan yang lebih baik yang kita nak capai. Tapi ada satu pendapat lagi yang saya dapat ni, yang tulis oleh seorang daripada barat juga, tapi bukanlah, mungkin pun diambil daripada orang kita dulu juga. Kebanyakan saya tengok dalam surah Toha banyak menerang, kita dalam baca Quran ni menerangkan teknik nak berfikir macam mana keputusan. Banyak dalam tu tuan-tuan rajin-rajin baca dan cari ustaz-ustaz mengajar. Yang ni saya tak akan cakap, saya akan panggil, insyaAllah satu hari saya akan buat live dengan beberapa ustaz yang bersama saya dalam Islamic coaching. Saya akan panggil live berbincang, sebab menyentuh tentang agama saya akan panggil pihak yang berkualiti, pihak yang qualified, yang berkelayakan cakap. Walaupun saya kira bagilah orang yang berkelayakan cakap, itu yang lebih istimewa, sebab kita bagi satu penghormatan pada orang yang bolehan dan memang dalam bidang dia. Okey, satu pendapat dia kata satu daripada matlamat ataupun destination, arah mana kita nak pergi, kadang-kadang bukannya tempat, it's not the place. Jadi kalau saya kata I want to go, my destination is there, selalu orang kata kalau I punya matlamat nak pergi ke utara, ke Penang, ke selatan, itu satu. Ada segi matlamat, dia bukan tempat. My destination is not a place, bukan tempat, tetapi rather ataupun merupakan satu cara bagaimana saya nak tahu dan melihat cara terbaru untuk capaikan sesuatu. That means to say,
but rather a new way of looking at things. Rupanya cara macam mana saya melihat sesuatu daripada sudut yang berbeza. Itu yang dikatakan kita menggunakan filter yang lain. Menggunakan filter pandangan pendapat yang berbeza. Sebab itu perlu kita belajar sesuatu. Kalau dah kita tahu coaching, kita tahu keseluruhannya coaching, baru kita boleh buat betul-betul. Kalau kita duduk belajar coaching pun, duduk boleh sikit-sikit pun, jadi confusing juga. Jadi kita tahu keseluruhan coaching, InsyaAllah baru kita tahu, oh sudut ni macam ni, oh sudut ni macam ni, sudut counselling macam mana, sudut mentoring macam mana, dan mana satu dia punya common ground. Macam mana dia persamaan, macam mana dia perbezaan, baru kita boleh appreciate. Bukan kita nilai sesuatu mengikut ego kita. Itu dia. Jadi, kalau kita nak cakap dari sini, maka walaupun bila orang satu kata saya ada satu destination, walaupun destination, arah yang tak nak pergi itu, salah satunya melihat sesuatu daripada sudut yang berbeza. Now, tuan-tuan dapat satu yang baru. Sebab tu kalau seorang main kat kita, dia kata, cik, saya dah berjaya. Tapi satu benda lagi saya nak capai tu belum lagi saya capai. Dia kata dia dah berjaya. Tapi ada satu benda lagi dia tak capai. Jadi kalau kita tak dilatih, kita kata dia ni macam mana. But that guy is a very smart person. Baru kita menilai, dia ni orang berilmu tinggi. Walaupun umur 18, 20 tahun, tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah banyak kita jumpa. Tapi oleh sebab kita tak ada nilai, kita tak ada ilmu untuk membantu dia, maka kita pun ambil seadanya. Sebab dia dah berjaya, tapi ada satu tak tercapai. Dia ada 3 benda situ maksud dia. Satu, apa yang dia telah berjaya. Kedua, apa yang dia tak capai. Ketiga, apa makna keseluruhan yang dimaksudkan berjaya tetapi tidak sampai. Bukankah merupakan 3? Tapi kalau kita tak dilatih, kita bantai straight away. Oh, where you want to go? You tell me, I tell you. So, itu bukan lagi dah coaching. Itu merupakan mentoring ataupun consultancy. Sebab itu, kena tahu. Jadi macam mana nak meletakkan sesuatu? Pertama sekali, apabila kita bercakap berhubung dengan perkara ni, kadang-kadang apa yang seorang datang kat kita tu, dia ada benda tu yang tak berapa jelas lagi. Bagi dia, tak berapa jelas sebenarnya apabila kita bersembang-sembang kat dia dalam sudut coaching. Right? Sebab mungkin selepas satu bersembang tu, dia nampak benda lain pula, dia cerita lain pula. Sebab seseorang apabila dia bercakap dengan kita, dia kaedah cakap kita kadang-kadang dia tertakluk masa ketika waktu kelapangan dia, keseronokan dia dengan kena orang yang berpengalaman depan dia. Maka di sinilah yang rusak. Sebab saya nak selesai dulu hak matlamat ni sikit. Dia banyak kalau nak rambangkan cerita sambil dia orang sembang. Sebab masa dia sembang dengan kita, oleh sebab cara orang coach yang berpengalaman tanya, boleh menyebabkan dia boleh melebarkan pandangan dia. Pandangan dia bukan begitu lagi, dia melebarkan. Bila melebarkan pandangan tu, maka apa saja dia akan keluarkan kepada coach. Maka coach kena pandai sambut apa yang disampaikan. Kalau tidak, coach dengan dia pun sama semua duduk dalam keadaan blind spot. Spot yang buta, tak nampak. Okey, sama. Apabila dia dalam keadaan macam tu, apa yang perlu kita buat? Saya nak bagi contoh macam mana benda ni boleh laku. Kalau tuan-tuan melihat tempat letak buku, okay, buku, alright. Saya ambil contoh, saya suka cakap coaching ni kita nak pergi spesifik, mungkin tak berapa interesting, dia sudut dia terlalu kecil, saya bukakan luas. Misalnya kita letak buku, di ujung buku, end buku ni ada dia punya book ends, kita panggil dia panggil book end, satu belas ni, dia teratur, alright. Jadi bila kita nak bubuh buku baru, apa berlaku? Sama ada kita tarik end ni satu, maka lain semua pun terkulai. Ataupun sama ada kita nak bubuh selah dia satu, maka yang lain pun berubah. Menunjuk kata apabila nak buat sesuatu baru, maka sesuatu yang sedang berlaku akan berubah bentuk dan suasana dia. Tu. Oh, ini sedap tuan-tuan dan puan-puan. Menunjuk kata bila dia bercerita sesuatu, macam buku tu. Jadi rupanya bila sesuatu nak ubah, dia akan berlaku perubahan. Mesti ada perubahan. Sebab tu bila kita cakap seseorang tu, bila dia cakap dengan coach, dia sendiri akan terfikir, terpanggil sesuatu yang sebelum tu dia tak perasan. Tetapi dengan adanya the technique state of the art, cara percakapan, cara pertanyaan yang boleh membuka minda dia. Kadang-kadang dia boleh merasai sesuatu yang sebelumnya dia tak boleh rasa. Mungkin setengah orang dia tak tahu macam mana rahmatnya ada 2000 bapa, dia tak rasa. Tapi bila bersembang kita,
berair air mata dia, mengalir air mata dia. Mengapa? Kerana suasana pembincang telah merubah perasaan, pemikiran dan pandangan dia. Itu bukankah sesuatu yang terbaik tuan-tuan dan puan-puan? Cuba tuan-tuan fikir-fikir. InsyaAllah ada. Sekarang jadi kita kalau dah berhadapan yang sedemikian, baru kita langkah kedua. Langkah kedua, sering kali bila kita bercakap dengan orang pula, apabila dia menyebutkan sesuatu matlamat yang sering kali saya sebut, ialah apabila kita bertanya seseorang untuk cerita balik apa yang dimaksudkan, iaitu dia nak cerita tertakluk ke beberapa elemen yang ada pada dia. Satu, dia punya bahasa. Okey, yang kedua, daripada sudut pengalaman dia. Ketiga, suasana waktu dia bercakap dengan kita ni. Keempat, sama ada dia bahasa confident cakap dengan kita, dia rasa dia ni boleh terima benda yang sulit dan sebagainya, maka cerita dia pun dah berubah. Tuan-tuan, berubah. Jadi kalau dulu dia tak perasan, maka di situ kita tanya dia makna-makna yang dimaksudkan. Makna tu pun kadang-kadang berubah. Sebab kalau kita bersyarah ke orang menyatakan sesuatu benda estetik tak apa. Tapi masa zaman coaching ni, masa kita coaching dia ni, dia punya pemikiran berkembang tuan-tuan. Mungkin first saya coaching lain, second, masuk ketiga dia laju, pemikiran dia lebih pantas, cepat dan sebagainya. Maka di sini yang kita kena coach yang dilatih tu jadi matang. Bila seseorang datang kat kita, dia nak menceritakan sesuatu, kita umpamakan mereka dia ada sesuatu yang dia rasa dia pun tak tahu apa yang dia nak. Dia tak tahu apa yang dia nak. Sebab kita umpamakan macam dia buat coklat tu tak dibungkus dengan elok. Right? Jadi sama sekali dia nak buka macam mana kalau dah bungkus pun tak ada, macam mana dia dah bungkus coklat tu. Melainkan dia ada bungkus coklat tu baru dibuka. Tetapi kalau tak ada, kita tanya dia macam mana nak bungkus coklat tu. Kadang-kadang maksud dia bagaimana nak bungkus coklat tu, what do you want? Jadi bila dia tengok kat kita, betul juga. Dia cerita dia cerita dia nak kejayaan. Kejayaan ni terlalu luas. Ataupun dia kata dia nak meningkatkan marketing. Meningkatkan terlalu luas, marketing pun terlalu luas. Maka kita kena clarify kan cara bincang dia supaya dia zoom spesifik pada area yang dia mampu melaksanakan. Yang tu kita kata, what do you want? Itu selepas dia bercerita, penjelasan dan sebagainya. Jangan dia main-main, apa encik punya matlamat? Yang tu memang very basic lah. Apa matlamat encik hari ni? Pun boleh. Tapi kita yang pengalaman sikit, kita kena pandai sembang-sembang buat permulaan. Sebab dia kata, pertemuan pertama, langkah pertama, percakapan pertama merupakan satu pertanda sama ada orang ni dia seronok tak seronok berbincang dengan kita. Terutama kita sebagai seorang coach. Alright. Yang kedua, kadang-kadang bila dia dah tahu sesuatu, dia akan cerita macam-macam sampai kita pun tak tahu yang mana tu satu dia nak. Sebab tu kita kena reinforce balik cakap dengan dia. Kalau orang putih kata, what do you really want? Sebenarnya apa yang you mau ni? Kita boleh tanya macam tu kat dia. Dia terfikir, because dia memang kalau jumpa dengan coach, dia seronok tuan-tuan. Dia mengeluarkan sesuatu penuh seronok dengan confident. Sebab coach ni orang yang dia pegang rahsia. Pegang rahsia. Jadi, maka di situ dia akan buka berbagai-bagainya. Maka soalan tu kita nak jitukan matlamat dia, apa yang sebenarnya you nak? Maka lebih detail lagi apa yang dia akan cerita kat kita supaya kita boleh faham apa yang dia nak. Selepas kadang-kadang dia boleh cerita dah apa sesuatu yang dia capai. Right? Sebab tu kalau dia dah boleh cerita ada sesuatu yang dia nak capai, maksud dia, apa yang you nak sekarang ni? Jangan kita pula mereka, you tak cuba ni ke, tak cuba ni, itu bukan coaching. Agakkan dengar apa dia cerita. Kalau dia dah cerita, dia dah capai, what will you do now? Apa yang nak buat lah ni? 3 benda tu saja tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah boleh membantu orang yang berhadapan dengan kita tidak ada tanpa perasaan marah, tidak pasal tertekan dan sebagainya. Tetapi cara pencapaian kita boleh membawa dia ke dalam satu suasana lebih tenang, gembira dan sesuatu yang dia boleh bayangkan apa yang ingin capaikan dengan penuh dengan ketenangan. Right. Jadi 3 benda ni tadi, itulah the path of coaching. Sekurang-kurang itu, ini saya nak asaskan
inilah langkah, 3 langkah menuju the coaching. Tapi janganlah kita tanya dia, what do you, apa you nak? Apa yang you lari nak? Apa yang you nak buat dah? Itu tak boleh lagu tu. Because yang tu kita menghafal macam buat soalan Pak Isa dah. Dia kena ikut perkataan penyampaian sahabat kita di depan tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dengar simple. Ya, tapi 3 langkah tu, pertama kali 3 langkah tu, kita tentukan bahawa dia menuju kepada matlamat yang nak cakap. Kalau tidak, saya tengok setengah orang coach, dia buka sana, buka sini sampai tak tahu lalah, tak tahu pergi mana. Dia tersangkut di mana pun, dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu. Jadi maka di sinilah letaknya kemampuan kita yang nak buat sesuatu. Sebab tu bila kita tertanya sesuatu untuk dia clarify, menyatakan lebih detail, Nyok kata kita membawa dia menuju kepada hasrat matlamat yang dia nak sampai. Jadi nak menuju matlamat dan hasrat dia sampai di tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu orang yang jadi coach kita dilatih bertubi-tubi. Not a matter just to get a certificate. No. The skill yang Allah beri kat kita tu boleh kita tingkatkan. Skill kita nak cakap tu. Certificate tu tak sebelah lah. Right? Tapi nak melaksanakan tu. Kalau kita dapat certificate tu, maksud saya masa buat kerja, certificate tu tak sebelah. Coach dia sebenarnya fokus pada dia, bukan fokus pada certification yang kita ada. Tapi perlu juga ada certification ni. Tapi kalau kita tak fokus kat dia, tak bermakna. Sebab tu kita melatih orang focus the person. Seperti saya kata dulu, not the problem. Bukan kita nak coach dia tentang problem dia, tapi kita nak coach dia supaya dia boleh selesai isu masalah yang dia ada. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dah boleh berjaya menjadi demikian rupa, insya-Allah tuan-tuan boleh sampai dan tuan-tuan boleh bantu sahabat kita ni menuju kepada kejayaan. Okey, saya dah cakap lebih kurang 25 minit. Okey, ini tak apalah, saya lebih sikit. Kalau ada soal jawab, saya boleh lebih sikit. Ingat, terkadang-kadang apabila kita coach seseorang nak menuju ke matlamat, benda yang dia capai itu bukan masalah ataupun proses. Ingat, dia bukan masalah atau proses. Sesuatu yang dia nak dapat, apa yang dia berbincang dengan kita supaya jadi oleh-oleh kepada dia. Itu sebenarnya. Jadi bukan kira dia kata outcome is not a problem ataupun proses. Tak. Jadi kita melihat sesuatu pada dia, orang cerita sesuatu, dia cari sesuatu perkataan yang menyelesaikan. Kadang-kadang orang tu berbentuk emosional. Dia menceritakan banyak luahan perasaan dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak shiftkan, ubah daripada perasaan kepada pemikiran. Dua benar tuan-tuan. Perasaan dan pemikiran. Dan nak latih tu memang dilatih lah. Sebab tu kalau kita tahu orang tu terlampau banyak perasaan, kita kena seimbangkan perasaan dengan pemikiran. Kalau terlampau sangat pemikiran, terlampau banyak sangat, maka dia kurang emosional, susah dia nak buat. Sebab itu setengah orang dia boleh buat, dia boleh cakap, tapi dia nak buat tak boleh. Sebab jiwa perasaan dia tak seiringan ataupun tak seimbang. Inilah kebanyakan yang saya cuba bantukan pada sahabat-sahabat kita. Setakat ni kalau ada apa-apa soalan, saya sila kemukakanlah kepada saya, insyaAllah. Saya akan cuba bagi sedaya upaya yang boleh. Sebab saya nak cerita bagaimana nak bawa orang tu fokus pada matlamat dia supaya tanpa pergi ke mana. Tapi 3 basic asas yang saya sebut tadi ialah yang mana saya terang tadi, 3 langkah pertama iaitu apa yang dia nak. Yang kedua, apa betul-betul yang dia nak. Ketiga, apa you nak buat sekarang. 3 benda tu yang hari ni saya sebut. 3 benda tu. Tetapi jangan dia tanya tu. Tapi nak pergi ke situ, dia kena ada olahan pendengaran, percakapan yang disampaikan oleh seseorang depan kita. Terutama saya biasa coach orang yang hebat-hebat, pandai cakap dan sebagainya. Very interesting. Bahkan saya terdengar punya pandainya orang ni. Pandai betul. Memang dia panggil orang pandai-pandai. Tapi Minyak kata, bila kita coach orang tu, memangnya orang depan itu kita pandai. Coach tak pandai. Coach semua ada skill pendengaran. Coach ada coaching skill. Itu kelebihan dia. Sebab kita coach, pasal dia tu sendiri nak cari jawapan. Apa yang discover? The potential. Dia discover potensi diri dia yang dia tak sedar dulunya ada pada dia.
Setengah orang pun dia tak sedar bahawa dia telah pun berjaya. Sebab bila dia kupas balik kita apa makna kejayaan, terpampang rupanya dia dah berjaya. Bila dia mengupas makna tersurat dan tersirat pandangan dia tentang kejayaan. Itu dia keistimewaan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Saya ingin melihat ada apa-apa komen daripada peserta kita. Okey. Okey, jelas. Terima kasih Jeffrey. Jeffrey daripada Sabah ya. Terima kasih Pak. Sangat jelas dia kata. Okey, terima kasih. Sangat jelas. Macam mana di lain-lain sahabat kita daripada utara? Siapa yang datang di sini? Saya ingat terima kasih kepada Cik Jafri. Okey. Dan juga kepada kita punya Dr. Faisal Mustafa. Okey. Selamat datang Doktor. Thank you. Jelas ini daripada utara. Terima kasih. Ini ada soalan apa-apa sila kemukakan, kita share sama kita ni orang pandai-pandai. Okey, Lydia, terima kasih. Oya selalu datang. Saya tengok, terima kasih Tina also. Terima kasih yang sempat datang. Jadi kalau ada apa-apa komen sila nyatakan. If you ada apa sahaja soalan sila kemukakan pada saya, insya-Allah saya akan kupaskan. Kalau tidak ada, saya akan tambah sikit lagi. Dalam cara untuk nak mendekatkan matlamat kita tadi, maka di sinilah kekuatan minda sebagai seorang coach menggunakan listening skill dia. Kalau listening skill dia bukan sekadar dia nak melihat satu sebagai orang langkah dan sebagainya, tapi dia pula akan tengok dari satu bentuk-bentuk yang berbeza. Tetapi saya sekadar ini nak jumpakan the area yang mana kita boleh bantu. Dalam masa saya cakap dengan tuan-tuan dan puan ni lebih kurang 30 minit, 30 minit penjelasan yang ringkas. Kadang-kadang kita sembang dengan kawan kita tu yang ada isu dalam masa 15-20 minit pun dia rasa lega. Oh, insya-Allah saya dah clear dah. Because kita bercakap dengan kata macam mana kita nak buka minda dia supaya dia lebih fokus pada isu dia. Sebab seseorang dia kata dia nak menuju pada kejayaan, tapi bila dia mencerita semua benda-benda yang tak menuju kepada kejayaan. Apa dia? Masalah yang dia dapati, keadaan dia, serba kekurangan dia semua. Bukan dia fokus pada kejayaan, tapi dia fokus kepada problem. Kenapa pula coach tak faham? Coach tanya lagi, ada problem apa lagi? Coach pula tanya kat dia, ada problem lagi ke? Sampai solution tak ada langsung. Jadi itu yang kena latih. Sebenarnya kita nak bawa pandangan sudut pemahaman ya daripada sudut lain. Sudut yang mana? Apa achievement yang dia nak buat? Langkah apa yang dia telah buat? Langkah apa lagi perlu dia buat? Sebab tu selalu saya panggil itu reflective inquiry. Misalnya dia cerita, saya telah pun berniaga, saya telah pun berjaya dulu, tetapi sekarang ni saya kurang berjaya, pasaran, perniagaan saya, marketing saya down dan sebagainya. Saya ulang balik. Dia kata saya adalah seorang usahawan yang telah pun berjaya dulu, tapi sekarang ni perniagaan saya kurang sebab saya punya marketing down. Right? Apakah sebenarnya kita nak buat bila dia cakap begitu pada kita? Tentu tanya, macam mana marketing you? You buat macam mana marketing tu? You dah kira ni. Actually kita check dia pula. Bukan kita nak check sama dia buat tak buat. Inilah kata coaching ni. Sebab dia kata saya telah pun berjaya, cuma sekarang tidak. Mengapa kita tak fokus pada kejayaan dia dulu? Oh, Tuan telah berjaya. Cuba Tuan cerita kat saya sikit macam mana Tuan boleh berjaya. Jarang sekali kita mendengar coach tanya demikian. Coach akan tanya, marketing you buat macam mana? Siapa jaga marketing you dan sebagainya. Itu technical coaching lah. Jadi kita tak dengar. Dia akan cerita apa dia buat dulunya. Kejayaan dia macam mana, apa telah buat. Apa tu dia cerita saya punya marketing down. Jadi kita nak tanya, saya pun tak faham bila kita marketing down tu macam mana. Dia akan cerita kat kita. Bila dia kata down sesuatu tu, kalau dah down sesuatu tu, tentu ada sesuatu Tuan nak capai, tak berlaku. Apa yang Tuan rasa tak berlaku waktu tu? Dia akan cerita-cerita tu. Senang. Cuba Tuan relax balik. Apa yang Tuan buat dulu berjaya, sekarang ni sesuatu boleh buat. Ada sesuatu yang Tuan telah buat dulu berjaya, boleh diguna pakai, leverage pada keadaan sekarang ni. Tengok tuan-tuan, best. Maka itu dia kata reflective inquiry. Bukan kita nak suruh mereka hafal dia tu kata ni coaching berapa persen, profit berapa persen, marketing berapa. Itu kita nak buat lecture boleh lah. Tapi kalau coaching kita nak buka minda dia.
supaya dia melihat sesuatu, menimbulkan keyakinan, kekuatan diri dia. Because lepas dia coaching, insyaAllah dia more fokus. Lagi yakin diri. Lagi dia terbuka mencari idea. Jadilah itulah sembang-sembang saya dengan harapan bahawa apa saya katakan sini sikit sebanyak memberi penambahan pada sahabat-sahabat saya, tuan-tuan dan perempuan sana lebih hebat pada saya. Jadi kalau tuan-tuan yang berminat dalam agama, dalam Quran, bacalah banyak dalam surah Toha. Banyak teknik-teknik, tapi kena cari orang yang ada ilmu, ya, bagi penerangan kan kita. Banyak ustaz-ustaz duk ceramah. Banyak, ya. Saya tengok daripada ayat-ayat tertentu dan saya pun mengikuti ustaz-ustaz sampaian saya dengar dan membaca semua. Dan lepas tu kita tengok balik pengkajian yang ditulis oleh Imam Ghazali. Dan juga ramai-ramai lagi. Kalau siapa yang minat, rajin-rajin lah. Kalau dapat ustaz yang boleh bantu, lagi bagus. Saya dah cakap lebih kurang 34 minit. Hari ni saya nak cakap around 40 minit. Hari ni, kalau saya rasa yang saya cakap ni saya cuba bawa relevan. Even macam saya tanya kat seorang tu, dia kata, "Encik, saya suka baca buku." Ni saya pergi baca buku. Saya suka baca buku. Saya beli 4 buku. Tapi 4 buku tu tak pernah saya sentuh. Macam mana saya nak baca? Macam mana kita nak code dia, tuan-tuan dan puan? Ada jawapan dia. Ada cara dia. Ini satu challenge pada kita. Macam mana tuan-tuan nak membantu dia supaya dia minat membaca? Ada. Kita boleh tanya dia balik. Bila dia cakap macam tu, dia dah buka sesuatu kepada kita untuk kita mendengar kemampuan dia. Ini saya bagi secara rambang tuan-tuan dan puan. Jika kita buat dalam contoh dalam bidang ni, kita panggil pun tajuk sembang-sembang master coach. Jadi merupakan sembang-sembang. Okey. Kalau tuan-tuan melainkan tuan-tuan nak tahu lebih detail, sila tulis. InsyaAllah saya akan jawab. Bila tuan-tuan tulis di sini, baru saya boleh apa orang kata, terangkan apa yang tanya direct pada tuan-tuan dan puan. So yang kedua saya minta kalau boleh tolong share, like dan komen lah. Supaya kawan-kawan kita yang tak dapat masuk hari ni boleh mengikutinya. Because saya kalau tengok ni, saya kadang-kadang saya delete kan. Jadi dia tanya balik, saya nak panggil balik dah tak boleh dah. Sebab tu saya akan maklumkan lah. The sooner they got it, the better lah. Pasal apa kita pun tak mau nak banyak sangat, selalu banyak sangat. Kalau tuan-tuan dan perempuan rasa apa-apa lagi soalan, tanyakan. Lagi satu saya nak cakap tentang bagi feedback. Feedback ni kita nak terang apa yang dia telah jaya dan mungkin dia boleh tambah lagi berjaya. Feedback play important role dalam coaching ni. How to give feedback. Itu adalah satu teknik. Alright. Dia selepas kita listening skill, salah satunya saya ingat kalau ICF dia panggil competency number 4, iaitu first coaching present, kedua active listening. Jadi bila ada active listening ni memerlukan sesuatu kebaikan. Ya. Memberi suatu kebaikan dengan arti kata kalau tuan-tuan boleh melihat sebab saya share, tuan-tuan boleh tengok dulu recording saya dulu saya terang terperinci satu bidang-bidang tertentu. Jadi saya sangat mengharapkan bahawa tuan-tuan dan puan cuba usaha yang saya sebut tadi. Tetapi dalam coaching nak tanya soalan, tengok orang tu dulu, ya. Tengok dia adakah dia bersedia, ataupun dia terlampau heavy kan. Tuan-tuan boleh tukar soalan, cara penyampaian tu. Bukan tanya soalan bertubi-tubi. Dia jawab, tanya. Dia jawab, dia tanya. Sampai dia pun tak ada fikir. Kadang-kadang coach pun tak fikir. Bila coach tak fikir, kita tahu lah tu mechanical lah. Ni hafal lah. Jika coaching adalah satu teknik terbaik. Ikut cara Rasulullah. Dia mendengar sesuatu dengan sebaiknya. Dulu saya sebut dah. Bagaimana pendengaran tu semua. Nanti sampai masa ni saya akan tingkat lagi contoh-contoh pendengaran dan sebagainya. Kalau tuan-tuan rasa saya cakap ni adalah kebaikan, tolong share lah seperti yang saya tulis ni. Kalau tuan-tuan share pun mungkin kawan-kawan kita masuk dalam lambat pun dia boleh sekurang-kurangnya mengikuti. Dan matlamat kita cakap ni mencapai matlamat coaching. Jadi itulah cara rambang yang saya cakap ni. Sebagai sembang-sembang, pendekatan yang mana cara cakap boleh membantu orang. Bukan cakap kita nak pergi orang, bukan kita cakap kita nak sindir orang, tidak. Nauzubillah min nazir, bukan kita nak menghina orang. Kita nak membantu seseorang supaya bila dia berjumpa orang seronok nak sembang dengan dia. Banyak tuan-tuan dan puan, kalau kita rajin teliti dan kita berjumpa dengan orang, insya-Allah
kita akan dapat. Orang dulu kata, satu orang kata, kalau kita berkawan orang yang jual pewangi, walaupun kita tak jual pewangi, kita dapat juga bau wangi dia. Walaupun kita tak jual. Jadi kalau kita nak berjaya, kita berkawan dengan orang. Kalau kita nak cari orang beriman, cari orang beriman. Dan orang beriman dia berjaya, kita pun dapatlah sikit tokoh-tokoh orang yang beriman dan menuju pada kejayaan. Jadi beliau kata, coaching juga menggalak for you looking for the positive side. Mencari jalan positif. Kalau saya tak mau tunjuk coaching menggunakan challenging dan sebagainya, mungkin terlampau tinggi sangat. Nak challenge seseorang tu memang soalan-soalan yang mesti padu dan padat. Kadang-kadang soalan yang kita kata powerful tu, dia bukan canggih sangat, simple soalan tetapi very effective, berkesan dan membawa seseorang tu menuju kepada kejayaan. Okey. Saya rasa dah berapa? 39 minit. Okey. Saya ingat kalau tak ada apa-apa halangan tuan-tuan dan puan, you can share now. InsyaAllah mungkin malam ni baru saya offkan apa yang saya cakap ni. Kita bagi ruang pula untuk besok dengan tajuk lagi more interesting, dan ini pun merupakan ulang kaji, tapi ulang kaji adalah penambahan apa yang kita buat dulu. Sebab saya dah terang macam mana teknik reflective inquiry tanpa bertanya. Tanpa bertanya guna feedback. Tanpa bertanya menggunakan reflective inquiry. Without question. Sebab kita menggunakan paraphrasing merupakan sesuatu. Dia menjawab. Nak buat paraphrasing, orang berdak communication, siapa belajar counselling tahu. Tetapi kalau anda tak latih, anda tak praktis, memang agak difficult to do that. Dan saya ingin maklumkan tuan-tuan dan perempuan, sekarang ni pun terdapat sesuatu yang kasar very interesting, sebab saya dapati banyak budak-budak muda around 24-25 belajar coaching. Jadi menunjuk kata coaching dah merupakan salah satu teknik for innovation. Because before you can innovate, you got to be creative. Before you got to be creative, you mesti ada dua, iaitu balance social emotional dan cognitive development. Kalau cognitive dia purely logical. Logical yang kita kata dia fikir sesuatu, dia cuba nak faham, dia cuba faham logik. Bila dia faham logik, dia cuma nak menggunakan logik. Lepas nak menggunakan logik, dia akan orang kata nak remediate, iaitu dengan cara reason sebab benda tu berlaku. Yang keempat, remediate reason dengan logik, maka dia jadi pendekatan pemikiran yang berbentuk, itu kita practical wisdom. Jadi kita orang Islam ni banyak sangat hadis-hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Dan dalam Quran pun sebut banyak. Jadi saya cuma nyatakan begitu. Mudah-mudahan rajin-rajinlah tuan-tuan buka tadabbur Quran. Kalau yang ada ikut Quran tafsir lagi baguslah. Ikut daripada penyampaian ustaz-ustaz tentu banyak. Sekarang ni di Facebook ramai. Banyak kawan kita buat tafsiran ayat Quran, tadabbur ayat Quran dan macam-macam. InsyaAllah. Itu pun menuju pada kejayaan. Lagi satu adalah mendengar sesuatu dalam bentuk emosional. Yang ni yang jarang tersebut. Yang orang dengar selalu emotional intelligence. Itu kita mencerita sesuatu telah pun selesai. Itu kita sebut dia ada emotion. Tetapi masa dia bercakap dengan kita, can you listen his emotional intelligence? Ini yang saya cuba sampaikan kepada sahabat-sahabat kita sekalian. Kali lagi banyak kita mendalamkan macam mana nak seiringkan. Ada benda yang saya cakap menyentuh perasaan. Ada benda saya cakap menggunakan pemikiran. Kadang-kadang kita kena balancekan. Sebab tu kadang-kadang dalam coaching orang yang dapat aha position, maksudnya pasal nikmat, keselesaan, fikiran dia tenang sebagainya. Banyak. Nabi dah ajak kita doa macam-macam tuan-tuan dan perempuan. Kita cuba pula memahami doa tu. Maka di dalam doa tu lah kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan terselit banyak yang kita rasa ada kebaikan pada kita. Tapi kita jarang buka. Macam hari ni kita tahu surah Al-Kahfi. Orang boleh baca 110 ayat. Kalau tak boleh 10 ayat pertama, kedua ayat, 10 ayat ke belakang. Semua dia ada makna. 10 ayat tu memang kalau tuan-tuan tahu makna dia tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan takkan tinggal ayat ni. 10 ayat Al-Kahfi. Saya sebagai orang biasa ni, saya ustaz bukan pakar, saya cakap begitu sebab bila kita buat coaching tuan-tuan dan perempuan, kita mendengar kepandaian orang, kita mendengar kehebatan orang, kita mendengar bagaimana seseorang tu mencipta ayat tuan-tuan. Begitu cantik dan indah, bersembang biasa saja.
keistimewaan. Kita boleh mendengar sesuatu dengan penuh seni. Maka orang cakap tu ada kesenian. Okey, begitu juga kalau orang cakap dalam Orang Putih. Bagaimana dia konstruk bahasa Orang Putih dia cukup sedap kita dengar. Bila kita cakap dengan dia kata, you punya bahasa Orang Putih ni second language ke first language? Kita kata, kita second language. Dia kata, you boleh cakap macam ni kan okey lah. Ni dia kata, kita cari orang yang ada ilmu. Dia boleh tambah ilmu lagi daripada kita. Kadang-kadang kita tak pandai. Jadi nak mendengar tu semua tuan-tuan dan puan memerlukan latihan, mengikuti kursus, dimentor oleh orang berpengalaman. Kalau orang pengalaman tu dia ada 1000 jam punya pengalaman coaching, berbaloi lah. Dan saya pun kena pergi belajar lagi. Sama ni sekarang ni with the new technology coming up, di 5G dengan 5G ni lagi dahsyat tuan-tuan dan puan. With 5G ni memang very fast, everything fast. Dan apa yang saya terang kat tuan-tuan dan puan ni semua ialah merupakan sesuatu yang kita rasa kita kata kebiasaan lah. Benda ni kita katakan biasa sahaja. Jadi kalau lah macam ni, ilmu tu kita boleh usaha diikatkan lagi. Tuan-tuan di depan saya tentu lebih hebat daripada saya. Tuan-tuan dan puan lebih berjaya daripada saya. Mungkin setengah pada tuan-tuan adalah telah pun berjaya daripada saya. Saya akui. Walaupun saya tak dapat melihat, saya tahu sebab orang berjaya ni, dia cuba mencari sesuatu. Sebab kejayaan ni banyak peringkat dia. Dan banyak bahagian-bahagian dia. Dan saya banyak yang tak tahu. Bila saya banyak yang tak tahu, maka di sinilah saya tak diri saya dalam landasan pembelajaran. So saya cakap diri saya sebagai learning coach. Saya ni coach yang selalu dalam perjalanan mencari ilmu. Orang selalu belajar. Itulah keadaan saya sebenarnya. Kalau tidak ada apa-apa komen di sini, saya ucapkan terima kasih lah kepada sahabat-sahabat kita yang telah masuk dan yang baru masuk. Saya harap tuan-tuan dan puan boleh share lah. Seperti yang saya buat ni, tolong share. Jadi tidak selalu mereka telefon dekat saya, mereka minta tolong hantar di mana nak tengok, dan kalau kena benda tu saya dah delete, macam mana saya nak cari balik lah. Jadi kalau tuan-tuan rasa benda ni bagus nak share, the more we share the better. The one we connect with people, we create value. Now zaman sekarang ni dia panggil teknik, ada strategi sekarang ni dia panggil collaboration. Collaboration adalah salah satu strategi bekerjasama, win-win. Sekarang ni kita tak payah create new wheel. Kita boleh guna yang ada lah. Kadang-kadang economic platform tu ada, kita boleh guna, kita boleh share at a lower cost. Kadang-kadang boleh dapat free. Cuma kita nak cari orang yang boleh membantu kita untuk mencapai sesuatu yang kita ingin capaikan. Okey, kalau tidak ada apa-apa tuan-tuan dan puan, saya ingin ucapkan terima kasih yang sudi datang. Dan saya cakap pun dah 46 minit. Dan kalau boleh, please share dengan saya juga apakah tajuk-tajuk lain. Sebab sekarang ni saya pergi detail. Semalam saya cakap ringkas 30 minit, benda biasa. Now I'm going to go detail sebab kita nak pergi melebar dan mendalam, breadth and deep, lebih luas. Jadi sahabat-sahabat di luar sana yang hebat-hebat, tolong share lah sikit. Tolong bagi sikit ilmu anda di sini, sama-sama kita share. Saya pun dapat sikit. Alright? Mudah-mudahan Tuhan berkati kita pada hari Jumaat, penghulu sekolah hari ini. Mudah-mudahan kita dapat sikit banyak kebaikan dengan sharing. Ingat, tuan-tuan di depan saya lebih hebat daripada saya. Sebagai coach, dia ada beginner's mind. Orang depan dia lebih hebat pada dia. Sebab kita coach seseorang tu, dia memang tahu pasal diri dia, dia boleh tahu kebolehan ada pada dia. Maka kalau anda telah jadi seorang coach yang terbaik, insyaAllah anda juga akan jadi seorang mentor yang terbaik. Ingat, kalau seorang tu ada ilmu coaching, apabila dia buat mentoring, dia akan jadi seorang mentor yang terbaik. Dengan ucapan ringkas itu, saya ingin ucapkan terima kasih kepada banyak sahabat yang datang. Mohon maaf silap cakap, laju cakap, slow cakap dan sebagainya. Saya banyak kekurangan. Alright? Yang betul semua daripada Allah. Yang kelemahan yang tak betul tu semua daripada saya. Jadi, saya ucapkan terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Kita jumpa lagi besok. InsyaAllah. Mungkin daripada waktu yang sama. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.